Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat segolongan kaum yang sedang bertucuk tanam dan mengeluarkan hasil dengan cepat. Setiap kali mereka menanam benih, lalu ia tanah tumbuh subur dan diketam buahnya pada hari yang sama. Sebaik saja habis diketam, benih tersebut tumbuh subur kembali dan ia berlaku secara berterusan. Pernah dengar kan? Rasulullah melihat dalam perjalanan tu ada orang yang menanam, lepas tu dia ambil hasil tanaman, dah ambil terus tumbuh, kemudian malaikat Jibril kata, itu golongan apa? Orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang rajin bersedekah. Subhanallah. Yang kedua, Nabi Muhammad teridu bauan yang tersangat wangi. Bauan apa? Bauan kubur masyita. Apa pengorbanan masyita? Mempertahankan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia lawan siapa? Lawan Fir'aun. Kalimah inilah subhanallah yang jadi benteng kita juga. Siapa yang banyak berzikir ketika hidupnya kalimah la ilaha illallah, lepas solat tak tinggal la ilaha illallah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling agung adalah kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan masa kita mati pun boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Sebut betul-betul la ilaha illallah. Ada orang minta maaf, dia tak nak marah, dia sebut la ilah. Perasan tak? La ilah budak ni. Bila sebut la ilah, maksudnya tiada Tuhan. Kena sebut sampai habis, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Masyitah meninggal dalam keadaan diletakkan, disediakan kawah yang besar, diisi minyak, dikatakan minyak ke air menggelegak ataupun minyak menggelegak, dan dia minta untuk terjun. Kan masa nak terjun tu, Masyitah bersalah bukan sebab dia, sebab mengenangkan baby yang kecil, anak yang kecil dalam dukung. Tiba-tiba Allah izinkan anak Masyitah bercakap, wahai ibuku, janganlah kamu takut, kamu dalam keadaan yang benar, marilah sama-sama kita terjun. Soalannya begitulah kalimah, anak tu boleh bercakap. Dan bila masuk je, maka matilah Masyitah, kemudian keluarlah bau yang sangat wangi. Allahu Akbar. Para ibu sekalian, kita kena tanam satu zikir ni. Zikir la ilaha illallah ni, walaupun kita nampak macam, kita rasa macam kuat lagi zikir subhanallah, Allahu Akbar contohlah. La ilaha illallah ni tiada Tuhan melainkan Allah. Sebenarnya dia membawa maksud yang lebih luas. La ilaha illallah maksudnya tiada sembahan melainkan Allah, tiada tempat bergantung melainkan Allah, tiada tempat mengadu melainkan Allah, tiada tempat, tiada yang maha menghargaiku melainkan Allah, tiada yang maha melihatku melainkan Allah, tiada yang lebih sayang aku melainkan Allah. Nak sebut maksud kalimah tu sangat luas. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita amalkan setiap kali lepas solat sekurang-kurangnya 33 kali. Ada orang amalkan 100 kali. Apa yang akan berlaku insya-Allah ialah, walaupun ketika ada ujian yang berat, kita sentiasa rasa Allah bersama dengan kita. Walaupun ketika itu tak ada manusia bersama kita, semua orang cakap yang buruk, kita takkan rasa berduka cita. Sebab apa? Tidak ada tempat bergantung, tidak ada yang lebih baik melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada sembahan, tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, saya nak baca yang ni. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok manusia yang memakan daging busuk bangkai, sedangkan di sisi mereka terdapat hidangan yang lebih baik. Pernah dengar tak? Ini adalah gambaran terhadap suami yang mempunyai isteri yang halal, taat serta menjaga kehormatannya daripada anasir jahat, tetapi masih mencari pelacur dan bersekedudukan dengannya. Demikian juga isteri yang memiliki suami yang halal, sah dan baik, berakhlak baik, tetapi masih mendedahkan kehormatannya kepada lelaki yang bukan mahram. Para wanita sekalian, orang lelaki betullah kalau dia buat sesuatu, dia berzina, dia mencari keseronokan yang haram, dia akan diazab oleh Allah. Para wanita pula kita, ni dah mula mendung ni kan. Wanita ni tak perlu sampai dia tak nak sebut wanita ni lebih mudah nak menuju kepada zina. Contoh, kan hadis Nabi kata sesungguhnya mata itu berzina,
Mulut itu berzina, telinga itu berzina, tangan itu berzina. Wanita sekalian, kalau kita tak jaga penampilan kita, tak jaga pakaian kita, kalaulah bila kita berjalan nampak tubuh badan kita tu, baju tu sempit, elok je, tudung pula singkat ataupun tudung tu melekat. Kadang saya tengok makcik-makcik dah elok dah tudung tu labuh, tapi dia pakai tudung likra. Faham tak? Tudung likra tu dia kan, dia selai je, lepas tu dia melekap. Bila berjalan tu nampak tu, nampak apa tu, faham lah tu kan. Kadang kita duduk kata tilai nampak makcik ni dah elok dah, tudung labuh, baju pun longgar, tapi dia tak perasan kot tudung tu melekat dekat badan. Ada makcik jawab, alah ustazah, cik dah tua, tak ada orang nak lagi ha. Makcik umur berapa dah tua? Umur 50 lebih ustazah, 60 lebih. Orang perempuan saya nak cakap, betul tak? Kalau tanya Tuan Haji, tak tahu Tuan Haji jawab apa. Orang lelaki walaupun tak ada gigi dah pun kan, melintahlah perempuan muda. Agak-agak tengok tak Tuan Haji? Tengok Tuan Haji anggur. Melintahlah perempuan seksi, tengok tak? Tengok tu. Laju Tuan Haji kita. Tengok. Bukan kita kata Tuan Haji ya, Tok Imam apa semua, nak cakapnya itu adalah fitnah yang paling berat terhadap golongan lelaki. Tarikannya adalah wanita. Tetapi Tuan Haji kita ni orang soleh. Dia nengok sekilas, dia terus tunduk, mulut terus cakap astagfirullah. Betul tak Tuan Haji? Betul juga. Sebaik saya kawin. Nak sebut orang perempuan, kita tak boleh nak salahkan apa Tuan Haji ni nengok tua-tua tak ada gigi pun nengok lagi. Yang sebenarnya di situ betul lah satu keadaan, seorang lelaki yang soleh dia akan tunduk, dia ternampak dia turut tunduk. Kan kalau dia nunduk kan langgar tiang, betul tak? Jadi dia jalan memang kena tengok ke depan, bawa kereta kalau nunduk memang langgar lah tu. Bila tengok ke depan, melintahlah budak ni kan, orang muda, dia ternampak orang rumah dekat sebelah terus siku. Apa nengok-nengok ni? Alah nengok tak ada rasa apa, dia cakap. Nak sebut tarikan kita ni, tapi kalau melintahlah orang lelaki tak ada, kita biar nengok. Handsome lah dia bang. Tak ada. Orang perempuan tarikan terhadap lelaki tak sama seperti tarikan lelaki terhadap perempuan. Tak kira lah acik umur 50 ke 60 ke, selagi mana masih ada bentuk, ada sekian, kena jaga aurat, tidak boleh menampakkan lekuk pada tubuh badan. Sebab itu kadang kita kena tanya ke kawan kita, nampak tak pinggang saya? Nampak baju tu muek-muek yo. Nampak apa? 3 lipat, dia kata. Kadang tu badan tu dah ada banyak lipat dah tu kan, boleh kira 1, 2, 3. Tapi nak pakai juga jubah yang melekat tu. Saya kadang tengok acik-acik ni kan, ya Allah, acik ni walaupun dah 50-60 mengancam lagi, jadi masih berbentuk. Orang lelaki bila pandang lalu ada naik nafsu, berdosa kita free-free je. Kita berjalan pula pergi supermarket, 2 jam duduk kat supermarket, 2 jam orang duduk nengok-nengok, 2 jam kita mengumpul dosa. Padahal kita tak ada ngumpat, tak ada buat apa-apa, tapi daripada pakaian kita tu. Saya sebut lagi sekali, benda ni bukan nak nyusahkan kita, sebab Allah sayang, Allah nak masukkan kita dalam syurga, Allah suruh kita jaga diri kita. Tudung pun sama, kadang tu depan tu memang labuh. Minta maaf saya sebut terus terang ni, tudung depan dia labuh, tapi tepi tak labuh. Belah tepi, agak-agak nampak tak belah tepi tu, Bukit Bukau tu. Nampak kan? Dia bukan depan saja, belah tepi pun boleh nampak, jaga. Kadang orang kata, ustazah ni semua orang perempuan kena jaga, orang lelaki tak payah jaga. Kita jaga kerana Allah, bukan kerana lelaki. Tak payah nak cerita siapa salah, siapa yang betul ni. Kita buat pakai ini kerana Allah, kerana Rasulullah. Sebab kita nak syurga Allah, kita yang nak, bukan orang lain. Kadang tu orang berujah macam tu. Jangan salahkan orang perempuan ustazah, salah orang lelaki. Siapa suruh dia tengok? Dia umpama seperti
seperti kucing yang lapar kita acah dengan ikan. Kucing tu akan mengaum, geram. Dia tengah lapar, betul tak? Akhirnya ikan bawah salji pun dia terkam. Itu jawapannya kepada orang yang kata, Ustazah pakai tudung pun kena kacau juga, pakai tudung pun kena rogol juga, makcik tua tengah menoreh getah pun kena rogol juga, anak kecil, budak kecil pun kena rogol juga. Jawapannya bukan sebab dia orang tu tak jaga. Makcik tu duduk menoreh umur 60-70 bukan sebab dia menarik sangat, tapi sebab ada lelaki yang bernafsu, yang tak ada iman. Dia telah pun terangsang nafsunya tengok benda-benda yang seksinya. Akhirnya yang jadi mangsa orang tua, jadi mangsa budak kecil, jadi mangsa tak kira siapa dah ni. Jadi kita tak boleh berhujah pakai tudung pun tak selamat. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran, pakaian yang kamu pakai ni, yang Allah suruh pakai ni, adalah untuk menjagamu dan untuk membezakanmu dengan orang lain, untuk mengenalkanmu, kamu ini orang Islam. Tidak ada satu agama di atas muka bumi Allah ni melainkan Islam saja. Daripada pakaian boleh tahu agama apa. Betul tak? Daripada pakaian dah tahu, ni orang Islam ni. Boleh tak daripada pakaian kita kenal pasti dia ni Kristian ni, dia ni Buddha ni, dia ni Katolik ni? Tak boleh. Tapi agama Islam daripada pakaian tengok pakcik Tuan Haji kopiah jubah, ni orang Islam ni. Islam ni bawa satu imej daripada pakaiannya. Allah kata supaya kamu dikenali dan kamu dihormati. Allahu Akbar.